Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 1 Arif. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran pada minggu yang ke-6 ataupun ke-7 kalau tak salah cikgu. Kita akan sambungkan lagi pembelajaran kita. Cikgu harap kamu dalam keadaan yang bersedia. Pastikan di sebelah kamu ada buku teks, ada pensel, kertas. Mana tahu kita akan buat pengiraan bersama-sama. Okey, hari ini kita akan sambung lagi bab yang ketiga. Tapi kita akan ubah sikit. Hari itu kita dah belajar kuasa 2 kan? Okey, hari ini kita akan tambah lagi satu iaitu kuasa 3. Jadi mari kita tengok apa standard pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, hari ini kita masih lagi kekal pada bab yang ketiga iaitu kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Jadi kita akan ubah, hari itu kita dah belajar kuasa 2 dan punca kuasa 2. Kita dah habis dah pun untuk kuasa 2. Hari ini kita akan sambung dengan standard kandungan yang baru iaitu kuasa 3 dan punca kuasa 3. Kamu dah tahu macam mana rupa kuasa 2 dan simbol bagi punca kuasa 2. Kamu dah tahu. Jadi ia adalah sama macam kuasa 2 juga. Cuma kamu kena gantikan kuasa 2 tu kepada kuasa 3. Punca kuasa 2 dengan simbol punca kuasa 3. Jadi hari ini kita akan fokus kepada 2 sahaja standard pembelajaran iaitu 3.2.1 menerangkan maksud kuasa 3 dan kuasa 3 sempurna. Okey. Yang kedua, 3.2.2 menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa 3 sempurna. Jadi dia sama macam kuasa 2 yang kita belajar sebelum ni. Cuma yang ni kita akan fokus kepada kuasa 3. Okey, sekarang ni dekat dalam slide cikgu ni ada cube. Okey, kamu biasa kan main cube ni kan? Kamu kena cari warna yang sama, ada macam-macam warna lah. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya kamu. Yang mana kita dah belajar pada minggu lepas? Cube 2 kuasa 2. Okey, yang ini adalah cube bagi 2 kuasa 2. Okey, pandai. Okey, hari ini kita akan belajar cube bagi kuasa 3. Yang mana cube bagi kuasa 3? Okey, yang ni adalah cube bagi kuasa 3. Okey, kita akan belajar yang ni lah. Kuasa 3. Kita dah habis pun belajar kuasa 2. Hari ini kita akan belajar kuasa 3. So, kita akan fokus. Kita akan tengok macam mana kuasa 3 ni rupa dia dalam bentuk nombor. Okey, sekarang kamu perhatikan gambar ni. Ni ada gambar 3 biji botol. Okey, ini kamu tahu kan apa? Kamu biasa main game ni. Ini game Among Us. Among Us ni mesti ada 3. Mesti ada 3 color ni. Ada macam-macam color lah. So, lepas tu gambar ni pun kamu biasa tengok dekat TV3. Boy kuasa 3. Dia pun guna perkataan kuasa 3. Sebab apa? Sebab dia ada 3. 1, 2, 3. Boy pun guna dah kuasa 3. Cuma kamu je tak sedar rupanya dalam matematik pun ada kuasa 3. Okey, kita akan tengok untuk standard pembelajaran yang pertama. Okey, menerangkan maksud kuasa 3 dan kuasa 3 sempurna. Okey, sekarang kita fahamkan dulu apa itu kuasa 3. Okey, apakah kuasa 3? Suatu nombor ialah hasil darab nombor yang sama sebanyak 3 kali. Maksudnya satu nombor tu didarabkan sebanyak 3 kali. Okey, ini adalah macam contoh sahaja.
A ni kamu boleh gantikan dengan apa-apa sahaja nombor. Tak kisahlah nombor perpuluhan, nombor bulat, nombor pecahan ataupun nombor integer. Tapi bila kamu nampak simbol 3 ni, kuasa 3 bermakna kamu kena darabkan nombor yang sama sebanyak 3 kali. Contoh, A kuasa 3 bermakna kamu kena darabkan A ini sebanyak 3 kali. Okey, faham? Okey, contoh cikgu bagi 2 kuasa 3. Okey, 2 kuasa 3. Okey, maksudnya kamu kena darabkan 2 sebanyak 3 kali. 2 sebanyak 3 kali. 1, 2 dan 3. Allah. Macam ni. Maknanya 2 ini didarabkan sebanyak 3 kali. 1, 2 dan 3. Inilah yang dikatakan kuasa 3. Cikgu ulang sekali lagi. Apakah kuasa 3? Suatu nombor ialah hasil darab nombor yang sama sebanyak 3 kali. Ingat kuasa 2 kita darab 2 kali. Kuasa 3 kita darab 3 kali. Okey. Okey. Masa pembelajaran yang lepas, kita belajar kuasa 2. Cikgu juga dah sediakan kamu, memudahkan kamu untuk kamu tahu jadual kuasa 3. Okey, hari tu cikgu dah ajar jadual kuasa 2. Cikgu pun dah buat senarai yang macam ni juga, jadual macam ni juga. Sebab apa? Dia memudahkan kamu untuk nampak macam mana kuasa tu kalau tafsirkan ataupun dibuka atau dileraikan, macam mana rupa dia. Okey, kita tengok 1 kuasa 3 bermaksud 1 tu didarab sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Itulah 1 kuasa 3. Okey, kita tengok pula 2 kuasa 3. Maksudnya 2 itu didarab sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Okey, 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 maksudnya 3 itu didarab sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Sama juga dengan nombor-nombor yang lain. Kalau kata nombor yang cikgu bagi contoh ni, dalam jadual ni hanya nombor bulat. Kalau kata nombor perpuluhan, kosong, contoh. 0.1 kuasa 3. Jadi, dia punya tafsiran ni macam mana? Ialah 0.1 darab dengan 0.1 darab dengan 0.1. Maksudnya 0.1 kuasa 3 ni perlu didarabkan sebanyak 3 kali. Jadi, kamu akan dapat 0.1 darab 0.1 darab 0.1. Dia mestilah nombor yang sama, tidak boleh nombor yang berbeza. Tengok yang di depan ni, nombor dia berapa? Kalau pecahan pula, contoh 1 per dengan 2 kuasa 3. Okey, 1.2 kuasa 3. Jadi macam mana rupa dia? Okey, 1 per 2 darab dengan 1 per 2 darab dengan 1 per 2. Inilah rupa dia kalau dia dipecahkan. Kita tahu maknanya 1 per 2 tu didarabkan sebanyak 3 kali ataupun kita panggil dia 1 per 2 kuasa 3. Okey, kita dah tahu dah macam mana rupa kuasa 3. Sekarang kita nak tahu pula apa itu kuasa 3 sempurna. Apa pula sempurna ni? Okey,
nombor yang dapat diungkap sebagai kuasa 3 bagi suatu nombor bulat positif. Nombor bulat positif. Positif ni maksudnya nombor yang makin yang tak ada simbol negatif lah. Okey. Okay, sekarang cikgu bagi contoh kan kat sini. Okey, satu yang cikgu highlight dengan warna hijau dan satu lagi cikgu highlight dengan warna kuning. Jadi 3 kuasa 3 sama dengan 3 darab 3 darab 3. Okey, yang warna hijau tu kita panggil dia sebagai kuasa 3. Kita dah belajar dah tadi. Baru je tadi kita dah buat kuasa 3. Jadi 3 darab 3 darab dengan 3. Kamu akan dapat dia punya hasil dia ataupun jawapan dia, kamu akan dapat 27. Jadi 27 itu kita panggil dia sebagai kuasa 3 sempurna. Itu maknanya jawapan kepada 3 kuasa 3. Okey, tak apa, kamu jangan pening, kita akan tengok pula contoh yang lain. Okey. Ini adalah jadual kuasa 3 sempurna. Okey, tadi kita dah tengok jadual kuasa 3. Okey, bila kita tengok jadual kuasa 3, kita tengok sampai dekat sini sahaja tadi kan. Kita tengok yang ini sahaja. Okey. Sekarang ni, kita nak tengok apa yang dikatakan kuasa 3 sempurna. Okey. 1 kuasa 3 ialah 1 darab 1 darab 1. Jadi 1 darab 1 darab dengan 1, berapa hasil yang kamu dapat? Kamu akan dapat 1. Jadi jawapan dia, hasil dia yang dapat 1 itu adalah kuasa 3 sempurna. Okey, untuk 2 kuasa 3, maksudnya 2 darab 2 darab pula dengan 2, akan dapat hasil dia 4. Jadi 4 itu adalah kuasa 3 sempurna. Okey, kita tengok pula contoh yang lain. 8 kuasa 3. 8 kuasa 3 ialah 8 darab 8 darab dengan 8. Jadi hasil bagi darab 3 nombor ini, kamu akan dapat 512. Jadi 512 ni adalah kuasa 3 sempurna. Hasil dia, hasil darab 3 nombor yang sama tu akan menghasilkan jawapan kuasa 3 sempurna. Okey, kita tengok pula satu lagi contoh. 10 kuasa 3. 10 kuasa 3 ialah 10 darab 10 darab dengan 10. Jadi hasil 3 nombor ini didarabkan, kamu akan dapat 1000. Jadi 1000 ini ialah hasil kepada 10 kuasa 3. Dan dia juga dikenali sebagai kuasa 3 sempurna. Okey. Okey, kita dah habis dah untuk standard pembelajaran pertama. Okey, sekarang kita beralih kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu menentukan sama ada nombor adalah kuasa 3 sempurna. Okey, tadi kita dah tahu dah dia adalah kuasa 3 sempurna yang jadual tadi tu kan. Okey, sekarang ni kita tengok macam mana kita nak menentukan sama ada nombor tersebut, nombor yang diberi ialah kuasa 3 sempurna. Kita kata betul ke dia adalah kuasa 3 sempurna. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, ini adalah contoh. A kuasa 3, A darab A, darab dengan A akan dapat A. Okey? Okey, contoh. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut adalah kuasa 3 sempurna atau bukan. Okey, dia sama macam kita belajar kuasa 2. Kita dah belajar kuasa 2. Jadi macam mana kita nak menentukan kuasa 2 sempurna ataupun tidak? Okey, kamu boleh gunakan 3 kaedah yang cikgu ajar sebelum ni. Kita ada kaedah pokok faktor, kita ada pemfakturan perdana dan kita ada pembahagian berulang. Cikgu dah selalu ulang 3 kaedah ni. Jadi kamu boleh guna 3 kaedah ini dalam kamu nak jawab soalan lah. Tak kisahlah kamu nak guna kaedah pokok faktor ke, pemfakturan perdana ataupun pembahagian berulang. Okey, tapi hari ni cikgu nak ajar
satu kaedah sahaja, iaitu pembahagian berulang. Pembahagian berulang tu yang bentuk tangga tu. Okey. So kita tengok contoh yang pertama, iaitu 64. Jadi 64. Okey. Kamu tengok yang belakang ni adalah nombor genap. Jadi bila nombor genap, ingat kita kena guna nombor perdana yang paling kecil. Okey. Nombor perdana yang paling kecil, okey, nombor perdana ada 25 nombor perdana. Okey. Daripada kalangan ataupun daripada 100 hingga 1 hingga 100, kita ada 25 nombor perdana. Okey. Jadi nombor perdana yang paling kecil adalah nombor perdana yang paling kecil adalah nombor 2. Jadi untuk buat pembahagian berulang dan pemfakturan perdana, ataupun kamu nak guna pokok faktor sekalipun, kamu kena tengoklah. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok 64. Okey, kita bahagikan dengan 2. Kita bahagikan dengan 2. Okey, 6 bahagi 2 kamu akan dapat 3. Akan dapat 3. 4 bahagi dengan 2 kamu akan dapat 2. Okey? Okey, setakat ni okey lagi lah. Okey, lepas tu kita tengok pula 32. Okey, tengok yang belakang. Tengok nombor yang di belakang ni. Okey, 32. Jadi kamu boleh bahagikan dengan nombor 2 lagi. Okey, 2. Okey, kamu akan dapat 3 bahagi 2, kamu akan dapat 2. 3 bahagi 2 kamu dapat 1 dan nanti ada bahagi dia. So, kamu akan dapat kamu akan dapat 6. Okey. Lepas tu kamu tengok lagi. Okey, 16 kamu bahagikan dengan 2. Kamu akan dapat 8. Okey, 8 kamu bahagi lagi dengan 2. Kamu akan dapat sengit pula. Okey, 8 kamu bahagi dengan 2. Kamu akan dapat 4. Kamu bahagi lagi dengan 2. Kamu akan dapat 2. Jadi 2 bahagi lagi dengan 2. Kamu akan dapat 1. Maksudnya bila kamu buat pembahagian berulang, sampailah kamu dapat 1. Nilai yang paling bawah ni, yang paling kecil ni 1. Bermakna kamu punya kamu punya nombor itu boleh diterima ataupun dia adalah kuasa 3 sempurna. Tapi kita kena pastikan betul ke dia kuasa 3 sempurna. Jadi nombor apa yang perlu kamu ambil ialah nombor yang di sebelah kiri ni. Jadi kamu nak buat macam mana? Kamu ambil lah. Okey, dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kamu bolehlah bahagikan dia. 2 darab 2. Saya cikgu tulis kecil sikit, nanti dia masuk dalam ruang sebelah. Okey. 2 darab dengan 2. Lepas tu 2 darab dengan 2. Tu 2 darab dengan 2. Jadi kamu akan dapat 2 darab 2. Darab pula 2 darab 2. Darab dengan 2 darab 2. Maksudnya dia adalah nombor yang seimbang. Maksudnya kalau kamu nak pastikan lagi, kamu boleh tengoklah. Okey, 2 darab 2, 4. 2 darab 2, 4. 2 darab 2, 4. Jadi, kamu nampak tak? Dia ada nombor yang sama. 4 darab 4 darab 4. Maknanya dia, betul lah, dia adalah
kuasa 3 sempurna. Okey. Kita tengok lagi contoh yang sebelah, 240. Okey, kita gunakan kaedah yang sama, iaitu pembahagian berulang. So, 240. So, 240, kamu bahagilah dengan 2. Sebabnya, kita bahagi dengan 2? Sebab dia adalah nombor perdana yang paling kecil. Dan nilai yang di belakang, yang belakang ni, yang akhir sekali ni adalah nombor genap. Jadi 240 kamu bahagi dengan 2, kamu akan dapat 120. Okey, 120 kamu bahagikan lagi dengan 2, kamu akan dapat 60. Jadi 60 bahagi pula dengan 2, kamu akan dapat, maafkan cikgu. Okey, 2. Kamu akan dapat 30. Jadi kamu bahagikan lagi dengan 2, kamu akan dapat 15. Okey, tengok 15. 15 tu 5 tu adalah nombor ganjil. Jadi bila nombor ganjil, nombor 2 tak boleh guna dah lah. Sebabnya nombor 2 ni hanya perlu dapat dibahagikan dengan nombor yang genap sahaja. Jadi apa nombor yang kita boleh guna adalah 3. Nak guna 3 pun boleh. Okey, 15 kamu bahagi dengan 3, kamu akan dapat 5. Okey, 5 pula nak bahagi dengan 3, tak boleh sebabnya dia akan dapat baki. Kamu mesti buat pembahagian berulang, mestilah di akhirnya mesti kamu dapat 1. Okey, 5 kita kena bahagi dengan 5 lah, sebabnya kita nak dapat hasil dia 1. So, kita dah dapat dah nombor yang perlu kita pastikan sama ada dia adalah nombor kuasa 3 sempurna ke tidak. Jadi kamu dah dapat 2, 2, 2, 2, 3, 5. Kalau kamu susun nombor ni pun kamu dah nampak pelik. Sebabnya dia ada 2, ada 4, 3 ada 1, 5 tu ada 1. Jadi kamu boleh je susun kalau kamu nak tengok. Jadi kita boleh tengoklah kat sini. Okay, cikgu contoh kat sini 2, boleh kalau kamu kata 2 darab 2 darab dengan 2 darab dengan 2 darab dengan 3 darab pula dengan 5. Okey, 2 dengan 2. Okeylah, boleh terima lah. Okey, 2 darab 2. Okeylah, boleh terima sebabnya dia ada geng, dia ada nombor yang sama. Tapi 3 darab dengan 5, tak boleh lah sebabnya 3 dengan 5 tu bukan nombor yang sama. Jadi kita dah tahu dah bahawa 240 ni bukan kuasa 3 sempurna. Jadi kita dah tahu dah daripada kita susun ni pun, kalau kita nampak sekali pun kita dah boleh tahu. Kalau kamu boleh bandingkan dengan soalan yang pertama. Kalau kamu tengok yang ni, okey, semua nombor dia sama. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Jadi nombor dia sama. Tapi bila kamu tengok contoh yang kedua ni, 240 ni, kamu tengok dia punya nilai yang kita guna pun, yang kita dapat pun dah nampak berbeza. Iaitu dia pula ada nombor 2, 2, 2. Tiba-tiba ada 3 dan 5. Nampak sangat kita dah boleh tahu dah kata bahawa dia bukan kuasa 3 sempurna. Okey. Okey, kita tengok contoh yang lain. 27. Okey, kita boleh gunakan kaedah yang sama. Okey, 27. Okey, 27. Tengok 7. 7 adalah nombor ganjil. Jadi kalau nombor ganjil, nombor 2 kita tak boleh gunalah. So kita dapat guna nombor perdana 3. Jadi 27 bahagi dengan 3, kamu akan dapat 9. Jadi 9 bahagi dengan 3 jugalah sebabnya 9 cuma ada dalam sifir ataupun nombor perdana 3. Okey. 9 bahagi dengan 3, kamu akan dapat 3. Okey. Lepas tu 3. Mestilah 3 juga kan. Jadi 3 bahagi 3, kamu akan dapat 1. Jadi kamu gunalah nombor yang ada di sebelah kiri. Jadi 3 darab 3
darab 3. Jadi 3 darab 3 darab 3 dapat 27. Betul ke tak? Jadi dia adalah kuasa 3 sempurna ke tak? Dia adalah 27 tu adalah 3 kuasa sempurna. So, kita akan tulis macam ni lah. So, 3 kuasa 3. Ataupun 3 ni, jawab hasil ni adalah kuasa 3 sempurna. Okey. Kita tengok pula contoh 215. Okey, 215 ni kita nak tahu dia kuasa 3 sempurna ke tak? Okey, kita buat pembahagian berulang. 215. Okey, tengok nombor belakang sekali adalah nombor ganjil. Jadi bila nombor ganjil kamu kena gunalah nombor perdana yang ganjil juga. Okey, nombor perdana yang ganjil yang paling kecil adalah 3. Jadi 215 kamu bahagikan dengan 215 kamu bahagi dengan 215 bahagi dengan nak bagi dengan 5 pun boleh. Nak bahagi dengan 3 pun boleh. So, kita bahagi dengan 5 lah, senang. 215 kamu bahagi dengan 5, kamu akan dapat 43. Okey. Lepas tu kamu bahagi lagi. Kita tengok pula. 43 bahagi dengan 5. Okey, nak bahagi dengan 5 pun akan dapat 8. Kamu akan dapat baki. So, tak boleh lah. So, kita boleh katakan 215 ni dia tak boleh tak dibahagikan dengan apa-apa. 215 tu tak boleh nak dibahagikan dengan apa-apa nombor. Sebabnya bila kamu bahagi dengan 2 pun kamu dapat baki. Kamu bahagi dengan nombor perdana 3 pun kamu dapat baki. Kalau kamu bahagi dengan nombor 5 sekalipun, kamu akan dapat baki. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh tekan kalkulator. 43 bahagi dengan 5, kamu akan dapat 8.6. Jadi tak bolehlah sebab dalam pembahagian berulang tak boleh ada nombor yang baki. Okey, jadi apa yang kamu boleh tulis? So, 5 darab dengan 43. Itu je lah jawapan dia. 215. Jadi 215 ni bukan kuasa 3 sempurna. Sebab apa? Sebab dia ada baki. Lepas tu dia pula ada 2 sahaja nombor kat tepi ni ataupun yang ni je. Dia ada 2 sahaja. Sebab kuasa 3 dia mesti ada 3. Kan? Okey, sekarang kita pun dah tahu. Kalau dapat macam ni pun kita dah boleh pasti dan kita boleh kenali bahawa dia bukan kuasa 3 sempurna. Okey. Sekarang ni kita dah habis dah untuk 2 standard pembelajaran. Yang pertama tadi kita dah tahu apa itu kuasa 3. Okey, kuasa 3 ni ialah darab satu nombor sebanyak 3 kali. Okey. Kuasa 3 sempurna. Okey, kuasa 3 sempurna pun kita dah tahu apa itu kuasa 3 sempurna ialah hasil darab 3 nombor yang menghasilkan nombor positif. Okey, nombor positif lah. Okey. Lepas tu kita pun dah belajar yang ni, iaitu menentukan sama ada, bahagian macam mana kita nak menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa 3 sempurna. Jadi kita boleh gunakan 3 kaedah, iaitu kaedah pokok faktor, pemfakturan perdana dan pembahagian berulang. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, muka surat 60. Okey, kalau kamu tengok muka surat 60, kalau kamu tengok tips yang dia bagi, tips bestari tu, tengok dia tak cakap lah berkaitan dengan kaedah. Okey. Tapi ada dia terangkan bahawa kaedah yang paling terbaik
Kaedah yang paling baik untuk kamu nak menentukan sama ada satu nombor adalah kuasa 3 sempurna ialah menggunakan kaedah pokok faktur ataupun pemfakturan perdana. Tapi ikut kepada kefahaman kamulah. Tapi kalau kamu suka guna pokok faktur yang pecahan-pecahan tu, kamu boleh guna juga. Kalau kamu nak guna kaedah pemfakturan perdana pun boleh. Kalau kamu nak guna yang macam cikgu ajar sekarang ni pun boleh, iaitu pembahagian berulang. Setengah orang dia cara faham dia agak berbeza. Setengah orang dia boleh terima cara pembahagian berulang. Ada yang boleh terima pemfakturan perdana. Ada yang boleh kaedah pokok faktur. Jadi apa-apa kaedah yang kamu guna pun, dia akan mendapatkan hasil dan jawapan yang sama. Jadi dia tak terikat lah. Jadi ikut suka kamulah kamu nak guna kaedah yang mana. Tapi 3 kaedah ni sajalah yang kamu boleh guna. Okey. Untuk pembelajaran hari ni kita dah habis dah untuk standard pembelajaran yang pertama dan kedua kita dah settle. Okey, minggu depan kita minggu depan esok kita akan sambung lagi standard pembelajaran yang baru. Jadi cikgu akan bagi latihan pengukuhan untuk kamu. Macam biasa kamu buat, tak faham boleh tanya cikgu. Okey, Marsha selalu hantar kerja sekolah pada cikgu. Dan dia juga suka tanya betul ke tak, salah ke, macam mana. Cikgu akan reply WhatsApp dia. Cikgu akan tunjukkan sekali pengiraan. Itu cara yang kalau cara mudah lah untuk kamu nak tahu sama ada jawapan kamu tu betul ke tak. Jadi cikgu harap kamu boleh hantar latihan tu, tak kisahlah nak personal WhatsApp kat cikgu pun boleh, nak hantar dalam grup pun boleh, tak ada masalah. Okey, setakat itu saja pembelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.